السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. رواه البيهaqi. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah rahmat, hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, menjadikan Allah memberikan satu pertemuan yang baik kepada kita. Kadang-kala kita ada yang dianugerahkan oleh Allah pertemuan yang baik. Ada kala Allah berikan kepada seseorang itu pertemuan yang tidak baik di suatu tempat yang tidak baik, kerana ia adalah pilihan daripada Allah. Allah memberikan kepada kita akal, Allah memberikan kepada kita ilmu. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Tetapi yang memberi pilihan, yang menentukan segala perkara ke atas kita adalah Allah. Kerana Allah Ta'ala tahu kita berada dalam kesesatan, dan Allah lah yang memberikan kita hidayah. Jika Allah tidak memberikan kita hidayah, nescaya kita akan tidak memperolehi kebaikan. Sayyidina Rasul inginkan bapa saudaranya masuk Islam, tetapi Allah tidak menghendakinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Perkara inilah menjadi ukuran iman ke atas saya dan ke atas semua orang. Ilmu yang kita ambil daripada kalam guru-guru kita adalah menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat Allah. Tetapi jika ilmu yang keluar, yang terbit daripada lisan guru-guru kita, tidak boleh membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita meminta kepada Allah di dalam salat setiap waktu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon dengan Allah agar Allah memberikan kita jalan yang Allah telah beri nikmat, iaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat, yang Allah berikan kepada sekalian para anbiya. Tetapi jika nikmat itu kita tidak perolehi, kita tak pernah merasakan kelazatan iman itu. Kita hampir kepada umur 60 tahun, tetapi bila kita merasakan manisnya iman, rasa ini adalah satu anugerah daripada Allah.
Kita hampir umur 60 tahun. Bilakah kita merasai manisnya Islam? Kita hampir mencecah 60 tahun. Bilakah kita merasai tentang ihsan yang disebut oleh Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu ihsan yang disebut oleh Nabi, yang dinyatakan oleh ulama tasawuf, yang dikatakan muraqabah. Iaitu kita sentiasa diawasi oleh Allah, diperhati oleh Allah, dilihat oleh Allah dalam semua keadaan. Perkataan kita, amal kita, detik hati kita. Sebab itu, jika perkara-perkara ini tidak berlaku di dalam hidup kita, maka ditakuti kita menjadi orang yang sia-sia. Malam ini saya ingin bawa diri saya dan semua jamaah yang hadir. Pertama sekali saya minta maaf dengan jamaah masjid ini, kerana saya dah lama tak datang masjid ni. Saya tengok akhir saya datang 2019. 2019, 5 tahun saya tak kemari. Ada jamaah kita beritahu Ustaz datang kali ni, nampak dah Ustaz dah tua, dia kata. 5 tahun dulu nampak gagah lagi, kata. Mari pula terik hak ni, dia kata. Mari hak terik hak ni, dia kata nampak tua dah. Mana dah lama tu tuan-tuan. Mana terik mari kali ni nampak tua dah. Mana dah lama dah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan pada malam ini, apa yang Nabi sebut di dalam hadis riwayat Baihaqi. Tiap-tiap anak Adam itu dia bersalah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, mereka kembali kepada Allah. Persoalan kita, apakah kita rasa bersalah? Ini persoalan kita. Bila kita rasa bersalah? Apa kesalahan yang kita nampak dalam diri kita? Ataupun kita tak pernah rasa bersalah dan kita tak pernah ada rasa salah dan kita tak nampak pun salah kita. Apa yang kita belajar dan kita tahu yang bersifat dengan maksum itu hanya Sayyidina Rasul. Kita semua pasti ada salah. Tapi kecelakaan yang paling besar ketika kita tidak pernah rasa salah. Dan kita tak tahu apa salah kita. Sebab itu Abi Yahya bin Abi Zakaria dalam kitab Sirajul Talibin disebut perkara ini. Aku heran manusia itu mengerjakan satu kewajipan tetapi meninggalkan satu kewajipan yang lain. Mereka semayang, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji dan umrah, mereka bersedekah, mereka berzikir, mereka baca Quran, mereka semayang malam. Tetapi mereka meninggalkan satu kewajipan yang lain. Mereka tak pandang pun diri mereka ini telah bersarang di dalam hati mereka sifat sombong yang tidak ada ubat. Iblis, wa ana khairum minhu, ketika Allah menjadikan Sayyidina Adam, dia kata aku lebih baik daripada Adam. Sombong yang telah lama bersarang menjadi bukit yang besar dalam hati kita, kita tidak pernah ambil tahu. Kalau kita sakit pada badan, kita pergi ke klinik dan hospital, maka ada doktor yang memberi nasihat kepada kita tentang penyakit itu. Tetapi apabila hati kita sakit, tidak ada siapa yang membantu kita. Tak ada siapa yang akan pedulikan kita. Dan penyakit itu ia bermula daripada benih yang kecil, sekarang telah membiak kepada yang besar. Orang ingat bahawa
tidak salat saja menghalang untuk masuk syurga, tetapi sombong itu juga menghalang untuk masuk syurga dalam hadis yang sahih. Nabi ingatkan kepada kita tidak akan sekali-kali seseorang ini akan masuk syurga jika mana ada dalam hatinya sombong, rasa dia sempurna, rasa dialah paling betul, rasa dialah soleh, langsung tak pernah ada rasa salah dalam hidup. Walaupun sebesar zarrah, Nabi kata, walaupun sebesar zarrah, sebanyak mana zarrah itu? Sebutir pasir yang dipecahkan kepada 1000. Berapa halusnya sombong itu, sehingga menghalang kita untuk masuk syurga Allah. Kita terlepas pandang kepada sifat hasad dan dengki kita sesama kita, sehingga Nabi memberikan ugutan kepada kita. Orang yang masih tidak boleh buang hasad, tak boleh buang dengki, dengan sebab keduniaan yang tidak munasabah, dengan sebab pangkat, dengan sebab harta. Saya percaya dan semua orang percaya, pangkat yang kita ada, kita tidak akan bawa ke liang lahat. Harta yang kita ada, kita tidak akan bawa ke liang lahat. Nama dan tidak akan bawa ke liang lahat. Inilah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, dan kepada Allah kita akan kembali. Saat ia bukan milik kita, kita akan kembalikan semula kepada Allah. Bila saat itu yang Allah nyatakan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Saat sampai waktu yakin itu, waktu itulah yang disebutkan kepada kita tentang waktu syakaratul maut. Masa itu kita diperlihatkan oleh Allah tentang tempat kita, sama ada kita ini ahlul jannah, ahli syurga ataupun ahli neraka. Saat kita mula untuk menuju kepada akhirat, semua yang bukan milik kita, kita tidak dibenarkan oleh Allah untuk mengambilnya. Daripada Allah, ia datang. Setiap nikmat ini semua anugerah daripada Allah. Saya lahir, saya tak ada apa-apa, tuan-tuan. Satu ilmu pun tak ada dalam hati saya. Saya lahir, tidak ada satu sen pun yang ada di dalam diri saya. Saya lahir, tidak ada nama pun yang sekarang orang gelar kita sebagai ustaz dan sebagainya. Saya lahir, tidak ada satu pakaian pun yang beralmari-almari di dalam rumah kita. Semua adalah anugerah daripada Allah. Haza min fadli Rabbi. Dan kita kena percaya, saya kena percaya dan tuan-tuan kena percaya. Sampai satu saatnya kita kena kembalikan kepada Allah. Kita hanya bawa cuma milik kita. Harta kita, kita tinggalkan. Ya Allah, aku kembalikan semula kepada Engkau. Pakaianku, hartaku, namaku, pangkatku, aku kembalikan kepada Engkau, Ya Allah. Dan apa yang kita bawa adalah cuma milik kita, yang telah dijanjikan oleh Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jika ada kebaikan dalam hidup ini, dan kebaikan itu tidak dihapuskan oleh Allah semasa hidup kita. Apa yang menghapuskan kebaikan itu hasad dengki. Apa yang menghapuskan kebaikan itu adalah dosa yang kita tidak pernah ambil tahu. Apa yang menghapuskan kebaikan itu apabila kita ini menzalimi hak orang lain, hutang yang tidak dibayar. Apa yang menghapuskan akan kebaikan itu dan amal saleh itu, iaitu kita masih tidak berhenti menceritakan aib orang lain, mengkisahkan keburukan orang lain, sehingga umur sekarang hampir 60 tahun. Jika kita tidak berhenti, seolah-olah kita menggali sebuah lubang dan menutup lubang itu. Gali, tutup.
gali, tutup, gali, tutup, gali, tutup. Sehinggalah saat yang disebutkan oleh Allah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa lataffatis saqu bis-saq. Maka tatkala itulah baru kita sedar bahawa apa yang aku buat di dalam dunia ini satu kerugian yang besar. Sebab itu Nabi kata tiap-tiap anak Adam mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan iaitu dengan mereka bertaubat kepada Allah. Imam Ghazali menyatakan kepada kita apa itu taubat. Dia kata rujuk. Baliklah kepada Allah. Baliklah kepada sifat asal kita. Dulu kita tidak tahu tentang tamaknya dengan dunia ini. Masa kita kecil, kita tidak tahu membenci orang lain. Masa kita kecil, kita tak tahu mencari salah orang lain. Masa kita kecil, kita tak memandang kepada orang lain. Masa kita kecil, kita benar pada semua perkataan kita, perbuatan kita. Masa kita kecil, setiap hajat kita, kita akan menitiskan air mata kita kepada Allah Rabbul Izzah. Jika kita lapar, kita akan menangis. Jika kita sakit, kita akan menangis. Jika kita sendirian, kita akan menangis. Di mana tangisan itu? Di mana bunyi tangisan itu? Di mana air mata itu? Di mana, di mana, di mana, di mana, di mana, dan di mana? Sebab itu, Nabi jelaskan kepada kita, tuan-tuan, apabila kita ini banyak berkata-kata akan perkataan yang selain daripada mengingati Allah, maka akibatnya, maka kita akan dikeraskan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekerasan itulah yang menjadikan mata hati kita buta. Kekerasan itulah yang menjadikan kita lupa siapa aku, siapa Allah. Kekerasan hati kita lah merasakan apa yang aku buat dalam dunia ini semua betul. Walhal kita salah. Salah, 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 salah dan terus salah. Kenapa saya kata demikian? Kita menjadikan Allah ini pilihan terakhir dalam hidup kita. Jika kita ada masalah, kalau kita boleh selesaikan dengan duit kita, kita akan mendahulukan duit kita daripada Allah. Jika kita boleh selesaikan dengan pangkat kita, kita akan menggunakan pangkat kita mendahului daripada Allah. Jika kita boleh selesaikan dengan orang di sekeliling kita, kita akan selesaikan mendahului daripada Allah. Bermakna Allah pilihan terakhir dalam hidup kita. Bermakna kita telah membiarkan Allah, kita telah tidak mempedulikan Allah. Saat kita menemui jalan buntu, saat kita dah tak mampu buat apa-apa, maka kita baru mencari Allah Rabbul Izzah. Berapa tahun kita buat begitu? Berapa lama kita telah menjadikan Allah sedemikian? Seolah-olah Allah adalah pilihan terakhir di dalam hidup kita. Jika aku boleh selesaikan dengan duit yang aku ada, maka aku tidak memerlukan Allah. Kita lupa bahawa duit yang ada pada kita adalah anugerah dan pemberian daripada Allah Rabbul Izzah. Apakah kita lupa kita sering meminta rezeki kepada Allah? Rezeki harta, rezeki duit, rezeki itu, rezeki ini. Kenapa kita meninggalkan Allah dalam hidup ini? Kenapa kita menjadikan Allah listing yang terakhir di dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak menjadikan Allah ini keperluan kita setiap masa? Ini yang disebutkan oleh Nabi tentang al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Kita bersalah dengan Allah. Kita terus bersalah dengan Allah. Sebab itu jika tidak ada salat 5 waktu sehari semalam, nescaya kita akan melupakan Allah dalam hidup kita.
Jika tidak ada salat, maka kita akan meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Kita rasa kita boleh dengan ilmu kita. Tuan-tuan, saya ingin mengatakan, kita memang ilmunya banyak, tetapi pengetahuan kita, langsung kita tidak boleh sujud kepada Allah pada 2/3 malam. Pengetahuan kita banyak, sehingga hari ini kita tidak mampu istiqamah untuk melakukan sembahyang sunat witir walaupun 1 rakaat. Pengetahuan kita banyak, pengetahuan kita besar, sehingga hari ini kita tidak mampu meninggalkan untuk mendengar dan memperkatakan keburukan orang lain walaupun diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kata kita tahu. Di mana tahu kita? Kita kata kita tahu apa yang kita buat dengan tahu kita. Kita kata kita tahu apa yang menjadikan kita lebih baik daripada zaman kejahilan kita. Kita kata kita tahu. Jangan tahu kita itu menjadi laknat kita besok di padang mahsyar. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apakah kita tak pernah rasa bersalah di dalam diri ini? Tuan-tuan, setiap minggu saya diingatkan dan tuan-tuan juga diingatkan, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan akan azab Allah. Karena kamu lupa, kata Allah, akan datang hari ini. Hari yang penuh dengan penyesalan. Hari yang kita tidak boleh tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ini kita terlalu degil. Kita terlalu keras kepala dengan Allah. Kita bongkak dan engkar dengan Allah. Sebab kita kata kita boleh. Kita kata kita sihat. Kita kata kita alim. Kita kata kita tahu. Kita lupa setiap apa yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Sihat ini pemberian Allah. Bila kita sedar, saat kita sakit. Harta ini pemberian Allah. Bila kita sedar, saat kita miskin. Kawan-kawan ini pemberian Allah. Isteri dan anak-anak pemberian Allah. Bila kita sedar, bila Allah ambil isteri kita, bila Allah ambil anak kita, bila Allah ambil ibu kita, bila Allah ambil ayah kita, baru kita sedar bahawa itu adalah kurnia Allah dan pemberian daripada Allah. Tatkala mereka ini tidak hilang, nikmat itu masih ada dalam diri kita, kita masih tidak sedar bahawa ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sombongnya kita, tuan-tuan. Kita terlupa bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehebat mana pun kita tetap hamba. Sebagus mana, sealim mana, sekaya mana, kita tetap hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh mengingkarinya. Sebab itu, apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah bila kita mula menyadari kesilapan kita, maka jiwa kita kembali menjadi kuat. Jiwa kita mula dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata hati kita mula melihat. Mata kita tidak dibutakan oleh Allah seperti mana orang-orang kafir. Telinga kita tidak dipekakkan oleh Allah seperti mana orang kafir dan orang munafik. Walaupun kita diberi peringatan oleh Allah, kita akan segera tunduk kepada Allah seperti mana yang Allah ingatkan kepada kita setiap pagi Jumaat. Innama yu'minu biayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujada. Allah sebut innama yu'minu biayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujada. Bahawasanya orang beriman itu dengan ayat-ayat kami, kata Allah,
apabila diberikan peringatan demi peringatan, apa yang berlaku kepada mereka, mereka ini bersegera tunduk kepada Allah Rabbul Izzah. Mereka mengakui diri mereka sebagai hamba. Ya Allah, aku sedar bahawa aku adalah milik Engkau. Aku sedar, Ya Allah, bahawa aku ini adalah kepunyaan Engkau. Aku sedar, Ya Allah, bahawa apa yang ada pada aku ini, satu hari Engkau akan tanya apa yang aku buat dengannya. Kerana ini janji Engkau. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Setiap nikmat yang kau beri kepada aku akan kau tanya satu persatu dan tidak ada yang tercicir daripadanya. Umur, tuan-tuan, bukan kalau lagi, jika di padang mahsyar saya dan tuan-tuan ditanya tentang umur, agak-agak kita boleh lepas tak daripada neraka Allah? Daripada umur akil baligh sehinggalah saat ini saya hampir mencecah 60 tahun. 15 tahun akil baligh, katakan pada umur yang ghalib. Allah tanya kita setiap saat, setiap hari sehingga hari ini sampailah kepada umur 60 tahun. Apakah saya boleh lepas daripada neraka Allah? Daripada semua perkara. Bukan sekadar solatnya, bukan sekadar puasanya, daripada perkara zahirnya, batinnya, hablum minallahnya, hablum minan nasnya. Kita dengan mak ayah macam mana? Jangan bangga dulu, tuan-tuan. Ketika Hasan Basri ditanya tentang perkara ketenangan, Hasan Basri mengatakan, selagi kaki engkau belum menjejak ke syurga Allah, maka janganlah engkau tenang, katanya. Allah tanya semua perkara. Bukan daripada semayang kita sahaja, puasa kita sahaja, zakat kita sahaja. Ditanya kita tentang ibu dan ayah kita. Pernah tak kita sakitkan hati mereka? Ditanya tentang kaum kerabat kita, kakak, abang, adik. Bagaimana kita dengan mereka jika ada perselisihan perkara yang tidak selesai? Maka kita akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ayah, tuan-tuan jadi ayah. Saya pernah jadi anak, tuan-tuan juga pernah jadi anak. Kita jangan lupa kita pernah jadi anak. Setelah kita menjadi seorang ayah, setelah kita menjadi seorang ibu, kita lupa kita pernah menjadi anak. Kita bangga dengan tempat seorang ayah. Kita bangga dengan tempat seorang ibu. Tetapi kita lupa bahawa kita pernah berada pada tempat seorang anak. Kita asyik melihat anakku, 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 anakku menyakitiku, anakku menyakitiku. Pernah tak kita bertanya, ketika saat kita pernah menjadi tempat seorang anak, apakah aku pernah sakitkan hati mak dan ayahku? Kalau kita pernah sakitkan hati mak kita, hati ayah kita, kita tak boleh masuk syurga, tuan-tuan. Nabi kata tidak ada tempat bagi anak yang derhaka itu dalam syurga Allah. Saya kena lihat diri saya sepanjang hidup arwah ayah saya, sepanjang hidupnya arwah ibu saya.
Jika ada kesilapan itu, menangislah kita kepada Allah. Sampai satu saat saya tidak boleh berpatah balik dan tuan-tuan tidak boleh berpatah balik. Sampai satu zaman dan satu masa saya tidak boleh kembali balik ke alam dunia. Saya tak boleh menghidupkan ibu dan ayah saya dan saya tidak ada kesempatan itu. Begitu juga tuan-tuan. Maka masa yang Allah beri kepada kita ini adalah peluang yang besar agar kita tidak terus tersilap. Sebab itu apa yang disebutkan oleh ulama kepada kita, apabila kita mula bertaubat kepada Allah, kita mula menyesal apa yang kita buat. Kita bukan muda lagi tuan-tuan. Ketika umur kita berjalan, tuan-tuan tidak melihatkah bahawa zaman ini terlalu laju? Laju tuan-tuan. Bulan ini Muharram, cepat sangat. Muharram dah nak habis dah ni. Kalau saya fikir dalam sebulan Muharram ni saya buat apa? Apa kebaikan yang meningkat dalam hidup saya? Bukan Muharram yang dahulu. Muharram tahun ini 1446. Bermakna Nabi telah tinggalkan kita 1400 tahun. 1446. Saya tidak dapat melihat Sayyidina Rasul 1446. Malangnya, Nabi juga telah mati dalam hati kita. Bukan sekadar jasadnya sahaja hilang di muka bumi, tetapi Nabi juga hilang di dalam hati-hati umat Islam pada zaman ini. Mulut yang berselawat inilah mulut yang memaki orang lain. Mulut yang menyatakan aku sayang kepada Nabi. Mulut ini jugalah yang menceritakan buruk kawan-kawannya. Mulut yang mengatakan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut ini juga yang mencerita keburukan adik-beradiknya. Mulut yang mengatakan aku inginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut ini jugalah yang memaki saudara se-Islamnya. Walhal perkara itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut yang mengatakan aku sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut ini juga yang menyimpan dendam dan benci, walhal diperintahkan oleh Nabi dan Allah di dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nas. Belajarlah maafkan orang lain. Belajarlah untuk mengatakan salamah apabila orang jahil itu berbuat sesuatu yang tidak baik. Maka katakan salamah, salamah, salamah. Jangan dendam, jangan bersifat benci kepada orang lain. Rasul telah lama mati dalam hati kita. Sebab itu tuan-tuan, lepas Muharram tak lama jumpa Maulid. Kita cerita lagi tentang Nabi. Kita sebut lagi pasal Nabi. Seolah-olah kita menipu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tipu dia, tuan-tuan. Kita bohongi dia bertahun-tahun. Tetapi kita engkar dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya ingin katakan, betapa kejinya kita, betapa jahatnya kita, betapa bodohnya kita, betapa tidak adilnya kita. Saya dapat salat, saya pandai baca Quran,
Saya tahu baca Quran adalah hasil daripada luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu tentang Islam ini. Saya kenal siapa Allah. Hasil daripada pengorbanan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Mana luka kita? Mana luka kita? Mana luka kita dengan Islam ini? Mana luka pada tubuh kita? Mana pengorbanan kita dengan agama ini? Tak ada satu luka pun, tidak ada satu cala pun pada tubuh kita. Tidak ada satu kesakitan pun pada tubuh kita. Cuma kita diminta merasai kesusahan, merasai kepayahan beramal dengan agama tanpa ada luka, tanpa ada terkurangnya harta kita. Itu pun kita tidak mampu, tuan-tuan. Kita tak perlu tinggalkan keluarga kita untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita tak perlu pun bersembunyi dalam gua Thawr. Tak perlu, tuan-tuan. Kita cuma perlu maafkan orang. Kita cuma perlu jaga mulut. Kita cuma perlu jangan sombong. Kita cuma perlu berkasih sayang. Kita cuma perlu jaga hati kita. Belajar jangan hasad lagi. Belajar jaga mulut ini. Tahan mulut kita. Tahan dan terus tahan. Kita tak pernah rasa kesusahannya. Tetapi kita seolah-olah tidak mahu perkara tersebut. Agar kita bahagia besok di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasihi, sebab itu Nabi ini sayang kita. Nabi ini tahu kita ni pemalas. Ada cara untuk kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setiap perkara yang kita buat. Malam ini saya berikan kepada tuan-tuan sebagai nasihat untuk diri saya samanya. Kita bukan tak lama lagi kita balik menemui Allah. Cumanya kita tak nak menangis waktu kita menemui Allah Rabbul Izzah. Saat kita jumpa Allah, kita menangis, tuan-tuan. Kita kata kepada Allah, kenapa bodohnya aku? Kenapa ruginya aku? Umur yang kau berikan, aku tak buat apa-apa pun. Aku tak boleh baca Quran. Aku tak boleh sembahyang sunat. Walaupun sembahyang sunat itu terlalu ringan kepada kita. Kita nak cakap apa, tuan-tuan, dengan Allah? Sembahyang sunat 2 rakaat bukan lama pun. Tapi kita tak mampu. Tapi kita nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Kita nak bangun pukul 5 pagi seawalnya untuk kita sembahyang sunat tahajud. Sampai sekarang pun kita tak boleh. Kita nak istiqamah, tuan-tuan. Sembahyang sunat tahajud 2 rakaat pun tak boleh. Kita nak istiqamah pegang Quran pun tak boleh. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Dah berapa lama kita biarkan mushaf itu berada di dalam almari itu, tanpa tidak siapa pun mempedulikannya. Tak ada siapa pun yang mahukan dia. Tak ada siapa pun yang pedulikan mushaf itu. Walaupun Nabi sebut kepada kita sampai saja akhir zaman, la yatruku minal Islam illa ismuh, wa la yatruku minal Quran illa rasmuh. Berapa lama saya tidak memegang mushaf itu? Berapa lama kita telah biarkan dia? Berapa lama
Saya tidak mempedulikan ni. Berapa lama tuan-tuan? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Saya tanya diri saya. Jika demikian, lamanya, maka malanglah kita. Apa yang Nabi berikan kepada kita, jalan untuk kita mendapat keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini terlalu banyak tahu, tetapi tahu kita tidak boleh menjadikan kita orang baik. Pertama, jalannya dengan kita istiqamah dalam wuduk kita sendiri. Ambil air semayang. Belajar untuk istiqamah dalam keadaan berwuduk. Setiap kali kita berwuduk, dosa kita gugur. Dosa mata kita gugur. Dosa hidung kita gugur. Dosa mulut kita gugur. Dosa tangan kita gugur. Belajarlah tuan-tuan. Itu ulama ni tuan-tuan. Ulama-ulama sufi. Mereka ada yang boleh menangis ketika mereka ambil air semayang. Ambil semayang mereka boleh nangis. Sebab mereka memandang tentang rahmat Allah. Ya Allah, baiknya engkau. Baiknya engkau. Dengan aku ambil semayang saja, ya Allah, engkau gugurkan dosa-dosa ku. Allah gugurkan dosa mata kita. Dosa hidung. Dosa mulut, dosa tangan kita, dosa kaki kita. Saya selalu bercakap pasal dosa tangan saya, Ustaz. Sampai sekarang, tuan-tuan, masalah pengagihan daging korban tak pernah selesai. Habis aja kita buat korban, akan ada berbunyi. Orang ni ambil, orang ni ambil hak ni, orang ni ambil gini. Tuan-tuan, kenapa tak selesai? Tangan siapa yang ambil? Tangan ini yang ambil. Mana iman kita? Mana iman kita? Mana tauhid kita? Kita belajar ilmu tauhid bertahun-tahun, tapi hanya jadi ilmu. Kita belajar ilmu tauhid. Allah bersifat basar. Allah bersifat dengan maha melihat. Ketika kita ambil hak orang lain, di mana ilmu tauhid kita? Di mana kita belajar ilmu tauhid? Kita bangga, aku khatam kitab tauhid, guru ini, guru ini, guru ini. Dan kita bangga, tuan-tuan, dan tidak pernah rasa bersalah menyebut nama guru kita. Tapi ketika sampai Hari Raya Aidil Adha, kita ambil daging hak orang lain, ekor hak orang lain, tulang hak orang lain. Kita bawa balik dalam keadaan yang bangga bertahun-tahun. Kita bagi isteri kita makan daging yang haram, tulang yang haram, ekor yang haram bertahun-tahun. Dan kita tak pernah rasa bersalah. Kita kenyang dengan makanan yang haram itu. Walaupun Nabi mengingatkan kepada kita, siapa-siapa yang tumbuh daripada dagingnya, daripada akan perkara yang haram, fannaru aula bihi. Nabi kata neraka untuknya. Kita tidak peduli tentang ancaman Allah. Kita tak peduli tentang ugutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita serupa dengan mereka yang lain. Seolah-olah kita kebal dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita basuh kaki kita, Allah gugurkan dosa-dosa kaki. Tempat yang pernah kita lalui, tempat yang kita lupakan, tempat yang Allah tidak redha, yang kita lupakan dalam hidup kita. Dan ini fitrah manusia. Mereka sentiasa mengingat kebaikan dirinya, tetapi mereka lupa dengan kejahatan yang pernah mereka laksanakan. Kedua, Allah ampunkan dosa kita dengan jalan kita mengerjakan salat. Janganlah tinggalkan salat.
Dalam satu hadis Nabi tanya sahabat, kalau engkau berada dalam sungai 5 kali sehari, bersih tak? Sahabat kata bersih. Cuma tuan-tuan, kita semayang, tapi kita tak boleh jadi orang yang disebutkan oleh Nabi tentang semayang. Dalam Quran disebut, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil bagi orang yang lalai dalam semayang. Saya tak berjaya, saya tak tahu tuan-tuan. Saya tak boleh keluar daripada neraka wil. Saya masih lewatkan semayang lagi. Saya masih akhir-akhirkan semayang lagi. Tuan-tuan, kenapa masa kita susah, kita tak boleh tangguh supaya Allah cepat tolong kita? Masa kita susah dengan duit, kita minta dengan Allah, cepatlah tolong aku susah. Cepatlah tolong aku, cepatlah. Masa aku sakit, cepatlah sihatkan aku, cepatlah sihatkan aku. Tapi bila semayang, kita akhirkan semayang. Akhir-akhirkan sampai kita tinggal semayang. Dan penyakit kita mengakhirkan semayang, tak mempedulikan waktu semayang sehingga hari ini. Sehingga hari ini. Saya menceritakan tentang saya, bukan tuan-tuan. Umur yang hampir mencecah 60 tahun ini, saya tidak berjaya untuk salat pada waktunya. Sebab Nabi kata perkara yang dicintai Allah 3, salat pada waktunya, berbuat baik pada mak dan ayah, dan berjihad pada jalan Allah. Kita tak mampu salat pada waktunya, tak berjaya. Datang satu persoalan, sampai bila? Sampai bila? Kita menunggu kesempatan yang mana? Kita menunggu masa yang mana? Kita menunggu saat yang bila? Kita orang mengaji, tuan-tuan. Kita orang yang hadir dalam majlis ilmu. Kita orang yang sentiasa ada di dalam majlis ilmu. Kita tak boleh semayang tepat pada waktunya. Betapa gagalnya kita. Kita rasa kita orang hebat. Setiap malam wajah kita tetap ada di dalam majlis-majlis ilmu. Tetapi kita tak boleh solat tepat pada waktunya. Betapa gagalnya kita. Walaupun Allah menyatakan kepada kita, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Di mana aku besok pada sisi Allah? Selalu saya pernah, bila saya menceritakan perkara ini, ada yang mengatakan Nabi akan memberi syafaat kepada orang yang melakukan kesalahan yang besar. Betul. Pernah tak kita tanya besar mana salah kita? Pernah tak saya tanya, tuan-tuan, besar mana kesalahan saya? Apakah kesalahan saya ini? Syafaat Rasulullah itu dapat melepaskan saya daripada azab neraka Allah, ataupun sehinggakan syafaat Sayyidina Rasul pun tidak dapat membantu kita. Saya fikir, tuan-tuan fikir. Tuan-tuan, yang ketiga, apa kata Nabi? Jalan untuk diampunkan dosa, iaitu mengajarkan salat Jumaat. Sebab orang yang mengajarkan salat Jumaat, Allah ampunkan daripada minggu ini dan minggu hadapan.
Itu dosa-dosa kecil. Tapi sekarang tak sama orang salat Jumaat dengan orang dulu salat Jumaat. Sekarang pukul 1 pun orang tak ada lagi, tuan-tuan. Sedih kita. Saya balik zaman kita kecil-kecil. Dulu pukul 12 dah ada orang kat masjid. Baca Quran, sembahyang, baca Yasin. Sekarang pukul 1 pun tak ada orang. 10 minit lagi nak azan. Tak ramai orang duduk dalam masjid. Orang tak sibuk dah dengan Allah. Orang sibuk dengan handphone masing-masing. Dalam masjid, orang masih tengok Facebook lagi. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, kenapa Allah benarkan kita masuk dalam masjid? Tuan-tuan lupa ke zaman yang Allah tak benarkan kita masuk dalam rumah dia? Walaupun kita mempunyai kunci, kita ada kunci masjid. Pengurusi kita, tuan-tuan, nazir kita, tuan kuasa kita. Tak ada siapa pun yang berani untuk masuk di dalam masjid. Ketika Allah tidak benarkan, tidak ada siapa pun yang akan boleh membuka pintu masjid. Dan tidak ada siapa pun yang akan dibenarkan berada dalam rumahnya. Apakah tuan-tuan lupa, saya lupa tentang peristiwa itu? Saya tidak melihat kepada COVID itu sendiri, tetapi saya melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat jika Allah tidak benarkan kita untuk jejakkan kaki ke dalam masjid, kita tidak akan boleh menjejakkan kaki kita di dalam masjid. Saya tanya diri saya, tuan-tuan bertanya, sewaktu kita muda, kita di mana? Sewaktu umur kita remaja, kita di mana? Apakah kita menjadi ahlul masjid? Ataupun kita tidak pernah memandang pun rumah Allah ini? Rumah yang sekian lama, yang tidak pernah kita pijak sekalipun. Tetapi hari ini Allah benarkan. Ketika Allah benarkan kita berada dalam masjid, kita tak mampu pun bermesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah benarkan kita masuk ke dalam masjid, kita tak nak gunakan masa kita itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bodohnya kita. Betapa hinanya kita. Betapa ruginya kita. Walaupun kita berada dalam rumah Allah, kenapa kita tidak berkata-kata kepada Allah? Kenapa kita tak nak mengingati dia? Kenapa tak nak ambil Quran baca? Tak nak berzikir? Tak nak niat iktikaf? Hatta niat iktikaf pun kita lupa, tuan-tuan. Kita dapat duduk dalam ni tak lama pun, tuan-tuan. Setengah jam, 15 minit. Tapi kita tak nak guna masa tu untuk Allah. Bila kita keluar daripada masjid, kita akan lupa dia. Kita pergi kedai makan, lupa dia. Kita naik motor, lupa dia. Kita naik motor pun kita tak baca bismillah pun, tuan-tuan. Kita sampai di rumah, balik, tak sebut alhamdulillah. Kita ingat, aku ada lesen, motor aku baru. Tuan-tuan, lupa ke? Kita ni dalam takdir Allah. Apakah saya tahu takdir saya dan tuan-tuan tahu takdir tuan-tuan sehingga kita tak perlukan Allah? Apakah tuan-tuan tahu kita daripada masjid balik ini boleh selamat sampai di rumah? Siapa tahu? Kenapa kita tidak boleh mengingati Allah? Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kemudian apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul, jalan untuk Allah ampunkan dosa kita, iaitu dengan mengerjakan haji dan umrah. Siapa buat haji, siapa buat umrah, ya. Nabi sebut dalam riwayat Bukhari kat sini, siapa yang menunaikan haji kerana Allah dan tidak berkata-kata dengan perkara yang keji, serta tidak melakukan kejahatan, maka dia akan pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Siapa buat haji, siapa buat umrah, tapi ikut apa yang Nabi kata. Lepas itu masa kita buat umrah, tuan-tuan kena pakai ihram. Kita pakai 2 helai kain. 2 helai kain. Sunat kain putih. Tak ada jahit. Kalau kau datang nak jumpa aku, kau tanggalkan semua pakaian kau. Kalau kau datang nak jumpa aku, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kau datang, buka semua pakaian kau. Kalau kau orang alim, buka semua pakaian alim kau. Kalau kau orang kaya, buka semua pakaian kaya kau. Kalau kau orang besar, buka semua pakaian besar kau. Pakai 2 pakaian yang tidak berjahit. Baru aku terima kau sebagai tetamu aku. Kalau kau bawa besar diri kau, kau tak boleh menghadap aku kerana aku zat yang maha besar. Kalau kau bawa kaya kau tak boleh datang jumpa aku sebab aku zat yang maha kaya. Kalau kau bawa sombong kau tak boleh jumpa aku sebab aku zat yang maha sombong. Kau bawa kuat kau kerana aku zat yang maha kuat. Kalau kau nak datang menemui aku, maka datanglah sebagai seorang hamba. Buang semua rasa baik, rasa betul. Semuanya buang, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah Allah sambut kedatangan kita. Buang semua harta kita, buang. Hebat Allah ajar kita, tapi kita tak nampak. Apa yang menyebabkan Allah ampunkan dosa kita? Iaitu dengan akhlak yang baik. Saya nak tutup, tuan-tuan. Ada beberapa lagi, tapi dah pukul 9. Belajarlah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Kerana orang yang berakhlak yang baik, maka dalam rahmat Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Belajar, tuan-tuan, untuk jadi ibu yang baik, ayah yang baik, kawan-kawan yang baik. Berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Kita belajar, tuan-tuan. Perkara ini memang susah. Sebab itu, kata musannif dalam kitab Adab Sulukul Murid, sabar ni sakit, tetapi akhirnya kebahagiaan. Melaksanakan perintah Allah ini sakit, tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Sebab itu, tuan-tuan, jangan sampai kita ini terlupa bahawa sampai masanya kita akan balik menemui Allah Rabbul Izzah. Kita takkan kekal di kemaman ni. Tak ada siapa yang kekal. Tak ada siapa yang kekal. Pandai tidak ada kekal, kita akan sampai waktu bodoh. Bodoh kita. Kita tahu kan, kalau mati dapat sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Tapi waktu sakit mati kita bodoh. Sampai sakit mati tu sampai kita bodoh, tuan-tuan. Sampai ulama suruh sunat kita ajar la ilaha illallah. Punya sakit tu sampai bodoh kita. Aku nak buat apa ni?
Aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Sakit ni ya Allah. Aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Sakit ni ya Allah. Nabi ajar kita. Nabi bagi tahu kita sebelum datang masa. Sebanyak mana engkau sayang dunia, sebanyak itu sakitnya mati. Cerita korban baru ni yang Allah ajar kita. Kau sayang anak ke? Kau sayang aku? Kau lupa ke anak engkau tu wahai Ibrahim yang bagi aku? Kan kau yang minta. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Kan kau minta dengan aku, kau tak ada anak. Ya Allah, minta anak ya Allah. Bagi aku anak ya Allah. Aku dah kahwin lama tak ada anak, bagilah aku anak. Maka Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Fabashsharnahu, kami gembirakan Nabi Ibrahim. Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak, diberi nama Ismail. Ketika kita gembira dapat nikmat, Allah uji kita. Kau sayang anak ke kau sayang aku? Kan Nabi Ibrahim cerita dengan Nabi Ismail, wahai anak aku mimpi kau 3 malam. Tiap-tiap malam aku mimpi aku sembelih kau. Apa kata Nabi Ibrahim pada anak dia? Fanzur maza tara. Apa pendapat kau? Allah sebut dalam Quran, fabasyarna bi ghulamin halim. Anak yang lemah lembut. Nabi Ismail jawab apa? Fanzur if'al ma tu'mar. Jika ia daripada Allah, perintah Allah, sembelihlah wahai ayah aku. Allah uji Nabi Ibrahim. Ya. Uji secara fizikal, tuan-tuan. Parang lalu dekat leher Nabi Ismail. Semua orang cerita benda ni. Ustaz-ustaz cerita kan. Allah ni sebenarnya nak Nabi Ismail ke tak? Ketika Nabi Ibrahim menyatakan kasihnya kepada Allah, Allah kembalikan Ismail dan Allah gantikan dengan seekor kibas. Aku nak uji engkau je. Engkau lupa ke anak tu yang bagi aku? Ketika aku nak uji engkau, kau sayang anak ke kau sayang? Macam itulah kita, tuan-tuan. Sihat ni Allah bagi, Allah uji kita. Boleh tak bagi? Kau tolak tak bagi masa kat aku sikit? Lepas semayang isyak, semayang sunat ba'diyah isyak, boleh tak kau bagi masa aku sikit? Boleh tak kau bagi masa aku sikit? Ataupun lepas semayang isyak, doa-doa terus keluar kelang kabut daripada rumah aku, kau tak boleh bagi masa kat aku sikit pun? Sikit lagi tak boleh? Semayang sunat, walaupun 2 rakaat. Kau sibuk ke? Sibuk ke? Dah berapa tahun kau sibuk? Allah uji kita. Harta kita Allah uji. Masa lapang kita Allah uji. Baik tuan-tuan, setakat ini saja. Sebelum saya akhirkan kalam saya, ada perkara yang saya ingin sampaikan. InsyaAllah kita akan ingin mulakan pembinaan asrama. Sekarang masjid tu dah siap. Dan Alhamdulillah kita sedang buat pejabat. Kita sedang buat 2 rumah dan insyaAllah kita akan buat asrama. Jadi kos kasarnya asrama itu lebih kurang dalam 2 juta, tuan-tuan. Masjid kita buat baru ni pun 1.7 juta. Di asrama ni pun anggaran kasar saya bincang semalam 2 hari lepas 2 juta anggaran tu lah. Tu hak kasar. Tak tahu pula, takut simen naik lagi pula, besi naik lagi pula. Sebab zaman ni kita tak tahu. Kita tak tahu, jadi tak tahu kita. Nak letak 2 juta ni, nanti kenian pula saya sebut pula 3 juta. Jadi bukan sebab sabit ke saya, sabit ke barang naik.
Ini macam-macam jadi dah. Ya. Jadi 2 juta tu tadi anggaran kasar kita buat setakat ini. Jadi tuan-tuan tolong doa. Ustaz, cukup ke sekadar doa kami? Cukup. Kalau kita nak tolong guana Ustaz, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ya, tolonglah dengan harta tuan-tuan. Tuan-tuan, jika perkara ini cepat siap, mudah-mudahan dapat membantu ramai orang di sekeliling. Tuan-tuan tahu, saya dan cerita saya bagaimana saya memang 3 madrasah yang kita buat sekarang yang beroperasi 2, iaitu Darul Atiq Selangor, Raudatul Ulum, dan 1 di Gemuruh tak siap. Saya memang tidak mewajibkan apa-apa bayaran makan, minum, api, air kepada pelajar kita. Sebab kita nak buat baik. Kenapa kita nak buat baik? Sebab inilah masa peluang kita untuk kita tebus kesilapan kita. Saya buat itu je tuan-tuan. Bukan sebab lain. Jadi di Gemuruh ni terlalu ramai orang tanya. Daripada Kelantan tanya, daripada Kuala Terengganu tanya. Bila dah siap ke Ustaz? Dah siap ke Ustaz? Saya kata, boleh sabar sikit ni. Saya kata. Kalau saya orang kaya, saya kata insya-Allah 6 bulan lagi siap. Saya pun nak rak pitih, saya kata. Jadi ini pun alhamdulillah masjid kita cepat siap, setahun siap, setahun lebih. Jadi tuan-tuan tolong doa boleh tuan-tuan. Dan tuan-tuan berkenaan dengan DADC, tuan-tuan jangan cari saya. Tuan-tuan cari ni, hak depan saya ni. Hak dia ni, tubuh besar, nampak kecil, dari besar. Hak dia ni. Dan Tuan Haji kita, hak tu, hak yang duduk di kamera belakang tu, hak pakai jubah hitam, piah putih, Tuan Haji Zaini Draman. Dah macam abang saya dah. Orang Bangor Padung, yang bertanggungjawab dalam construction di ADC. Jadi tuan yang cari saya, cari 2 orang ni. Nak witih pun, ke 2 orang ni. Jangan ke saya. Jadi Ustaz, saya nak pitih ke Ustaz? Jangan. Ke 2 orang ni. Ya? Baik tuan-tuan. Ingat tu? Jangan ke saya. 2 kali tu saya pesan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan 2 tangan kami, ya Allah, yang penuh rasa bersalah, yang penuh berharap kepada Engkau, ya Allah. Tolong ampunkan kesilapan kami. Tolong pimpin hidup kami. Tolong pimpin perkataan kami. Tolong pimpin akhlak kami. Tolong pimpin hati kami. Tolong pimpin isteri dan anak-anak kami, ya Allah, ke jalan Engkau yang lurus. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu. Tolong kuatkan iman kami, Islam kami. Dan jangan Kau gelincirkan kaki kami kepada kesesatan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika mana antara kami ada yang sakit, tolong sihatkan mereka, ya Allah. Jika ada masalah kami yang belum selesai, tolong selesaikanlah, ya Allah. Jika ada hajat kami yang belum dikabulkan, maka kabulkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.